Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan penghayatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-18 yang berbunyi, An Abi Dzar Jundub ibn Janadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasan sahih. Daripada Abu Dzar, iaitu nama sebenarnya ialah Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Maknanya hadis ini riwayat daripada dua orang sahabat, iaitu Abu Dzar, nama Abu Dzar yang sebenar ialah Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana sahaja engkau berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, nescaya menghapuskannya, dan berperangai kepada manusia ataupun berakhlak dengan manusia, sebagaimana perangai yang bagus. Hadis oleh Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan dari sudut periwayatannya, dan setengah naskah bagi sesetengah ulama pula mengatakan hadis inilah hadis hasan sahih. Jadi dari martabat hadis itu yang pertama ialah sahih, kemudian hasan, kemudian turun-turun kepada hadis-hadis yang lain, marfu' dan sebagainya. Jadi ada dalam kalangan ulama, dia telah meletakkan taraf hadis itu hasan sahih, hasan sahih, hasan, gitu ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Dzar dan juga Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Abu Dzar beragama Islam di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Beliau adalah seorang yang amat fasih percakapan dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan hadis yang diriwayatkan adalah sebanyak 291 hadis, 291 hadis. Bagaimana kira dia ialah berdasarkan riwayat daripada kitab-kitab hadis, sama ada Sunan Sittah, Sunan Tis'ah dan sebagainya. Daripada manakah periwayatan itu, maka dikumpulkan adalah sebanyak 291 hadis. Jadi riwayat itu bukan daripada seorang syekhul hadis lah, bukan daripada Bukhari seorang, tidak. Mana gabungan kesemua daripada syuyukhul hadis ini, maka jumlahnya 291. Manakala Mu'adz bin Jabal ataupun Abu Abdurrahman adalah seorang pejuang, banyak menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah seorang ulama, seorang yang alim, yang banyak mengetahui perkara yang halal dan haram. Hadis yang diriwayatkan adalah sebanyak 157 hadis. Mu'adz bin Jabal adalah orang Madinah, pemuda. Semasa Rasulullah SAW wafat, umurnya mungkin belum melebihi 20 tahun. Manakala Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Bani Ghifar, ini sini orang muhajirin, orang yang masuk Islam ketika era Makkah lagi. Baik. Hadis tersebut mengandungi nilai yang penting dalam perkara yang berhubung dengan Allah dan manusia. Penilaian ini dapat dilihat daripada penegasan Rasulullah SAW yang menjelaskan betapa dan bagaimana sifat takwa kepada Allah itu diamalkan, dan menjelaskan juga betapa mustahak kebagusan budi pekerti terhadap manusia yang dilakukan. Jadi hadis ini dia ada dua dimensi. Itu
Itu dimensi hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hablum minallah ialah dari sudut takwa kepada Allah, ya. Bagaimana kita nak letak takwa itu? Di mana takwa? Ya. Manakala hubungan dengan manusia ni, kita kena buat hubungan yang sebaik-baiknya dengan manusia. Hubungan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang disebut hadis ini ada dua dimensi. Itu bagaimana hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sekarang kita fokuskan kepada takwa. Apa itu takwa? Pada hadis tersebut ada Rasulullah SAW ada menerangkan perkara takwa, dan yang berkaitan dengannya dijelaskan secara perintah, iaitu bila Rasulullah perintah, kita kena tahu beza mana itu sirah dan mana itu sunnah. Kita kena tahu beza dia. Baik, saya ambil contoh satu perkara mudah. Rasulullah SAW dia sentiasa mengemaskan diri dia. Rambut disikat, ya, bahkan diminyakkan, rambut disingkat lagi, minyak lagi, dan dia selalu memotong rambutnya sesuai dengan keadaan dirinya. Saya tak tahulah dari mana datangnya Rasulullah itu berambut panjang. Sedangkan kalau kita lihat kepada Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, rambut Rasulullah itu tidak melebihi, ya, tidak melebihi cuping telinga. Maknanya tahap ni je lah, ya, tahap ni. Itu je rambut Rasulullah sebenarnya, ya. Pernah ada beberapa sahabat memberitahu, kami melihat hampir mencecah bahu. Hampir mencecah bahu, mana telindung dia punya, batang leher dia ni. Itu saja. Yang lebih daripada bahu sampai ke belikat, sampai ke punggung tu, itu rambut siapa? Ya, tak tahulah, ya. Jadi rambut Rasulullah yang kebanyakan sahabat lihat ialah paras cuping telinga, maknanya parah ni. Dan rambut dia adalah rambut yang agak lurus, ataupun kita panggil ikal, ya. Tidak terlalu lurus dan tidak juga keriting. Ikal lah maknanya, ya. Baik. Misai Rasulullah, janggut Rasulullah juga dipotong, ya. Tidaklah kata dibiar sampaikan jadi berserabai. Tidak. Rasulullah SAW kemas. Baik. Tuan-tuan, bila kita lihat soal potongan rambut Rasulullah setakat ni, ya, kemudian misainya pun dipotong dengan kemas dengan rapi, itu dari sudut sirah. Bila lihat tu dia jadi sirah, tuan-tuan, ya. Dia jadi sirah. Tapi ada satu peristiwa yang mana sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia tengah makan bersama-sama Rasulullah. Jadi misai itu melebihi bibir Rasulullah, bibir dia, bibir dia. Maknanya terkena misai itu ke makanan. Boleh bayang, tuan-tuan? Lebih misai dia, kan? Rasulullah ambil kayu suki dia, ditunjuk, Mughirah, bagi aku potong, ya, lebih benda ni. Dia tunjuk macam tu. Maknanya dia tunjuk setakat ni, tuan-tuan. Maksud dia bagi aku potong tu ialah dia tak suka. Rasulullah memang tak suka. Rasulullah memang suruh kita misai jangan lebih daripada bibir mulut. Itu dah jadi sunnah. Itu sudah jadi sunnah. Bagaimana nak beza? Sirah ni gaya hidup Rasulullah. Bagaimana dia suka makan buah-buahan yang dia suka makan, makanan daging bagaimana dia makan, ya. Bagaimana dia bergurau, itu sirah. Apa sahaja yang tentang Rasulullah, sirah. Bagaimana cara dia menegur sahabat-sahabat. Ada seorang sahabat bernama Zahir, ya? Nama dia Zahir, bukan Zahir, Zahir, seorang Badui. Dia bersahabat dengan Zahir itu sampai ke tahap dia bergurau dengan Zahir, dia pergi cekuk Zahir daripada belakang, tuan-tuan. Sampai Zahir kata, siapa ni kemak ni? Itu, siapa ni? Kan? Itu sirah. Tak semestinya bila Rasulullah cekuk Zahir dari belakang, kita pantang jumpa sahabat cekuk dari belakang. Tak semestinya. Okay. Tapi bila Rasulullah suruh potong misai tak ni, itu dah jadi sunnah. Mana tidak lagi sunnah kita kalau simpan misai sampai melebihi garisan bibir ni, sentuh pula makanan, ya. Jadi biar kita tahu sirah dengan sunnah, ya. Jadi sunnah ini adalah tuntutan-tuntutan, suruhan-suruhan dan juga larangan Rasulullah SAW. Jadi sunnah haram. Apa dia sunnah haram? Orang tak panggil lah, memang tak ada dalam ilmu, istilah ilmu sunnah haram. Sebenarnya benda yang Rasulullah haramkan, tegak, jangan buat, ya. Itulah haram lah, ya. Jadi yang Rasulullah suruh bersungguh-sungguh, itu adalah sunnah, sama ada sunat hukumnya ataupun wajib hukumnya. Seperti contoh lah, tuan-tuan, ya.
Rasulullah SAW kalau dia ajar doa dekat kita, pendek-pendek doa tu. Tapi kalau dilihat daripada sahabat, seperti contohnya, ya, doa keluar dari rumah, panjang doa keluar dari rumah. Diperhatikan oleh Maimunah dan juga Ummu Salamah, dua isteri baginda, ya, diperhatikan panjang. Tapi bila dia ajar dekat kita para sahabat, ketika kamu berada di ambang pintu nak keluar rumah, ya, Rasul kata apa? So sebutlah Bismillahi tawakkaltu alaik. Dua patah ya, tuan-tuan. Tapi yang diperhatikan oleh Ummu Salamah, Bismillahi tawakkaltu alaika, panjang lagi. Allah la mudilla wa la mudilla wa la mudalla. Allah la panjanglah, saya pun tak ingat doa tu, ya. Ini diperhatikan oleh para sahabat. Jadi tuan-tuan, itulah dia caranya kita nak memerhatikan sunnah dan sirah ini. Dan jangan pula kita kata sirah ni tak, kalau gitu sirah ni tak payah ikutlah, Ustaz, ya. Tak. Tuan-tuan, sirah ni cuma tak mengikat kita untuk mengikut dia sebiji-sebiji je. Berbanding dengan sunnah memang mengikat, ada legal binding, kata istilah orang sekarang, dah legal binding kalau sunnah ni. Manakala sirah tu tak ada legal binding, ya. Tapi kalau kita ikut, memang kita mendapat manfaat. Seperti contohnya Rasulullah SAW suka memakan buah tembikai. Ada tak orang kat sini tak suka makan buah tembikai? Ada tak? Ada kan? Dia kata saya tak boleh, Ustaz. Makan tembikai sikit je dah perut dah berkoncong. Kita tak usah makan, ya? Tapi ternyata Rasulullah memang suka buah tembikai. Rasulullah suka buah tembikai. Ya? Ya? Tak kira asal tembikai. Petir, ya? Mereka boleh? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ya. Dan rupa-rupanya bila kita tengok dalam laporan perubatan ke, saintifik ke, tembikai ni memang bagus sangat, tuan-tuan, ya, untuk kesihatan kita. Maka jelaslah di situ bahawa apa Rasulullah buat itu tidak sia-sia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ayat ketiga dan keempat surah An-Najmi, tuan-tuan, ya. Jadi begitulah bezanya sirah dan sunnah. Jadi sekarang ni balik kepada hadis yang kita sedang hadap ini. Ittaqillah. Ittaqillah ini kalau dalam nahwu Arab, ya, nahwu grammar bahasa Arab, dia panggil fi'lul amr, kata kerja perintah. Ya. Jadi kata kerja perintah ini perintah yang sungguh-sungguh, bertakwalah. Bukan setakat eloknya kamu ditakwa. Ya, bukan kata suruhan yang biasa-biasa, eloknya kita ni bertakwa lah. Itu kan maknanya Rasul sebut ittaqillah, bertakwalah. Ya, ittaqillah, bertakwalah, tuan-tuan. Jadi apa hasilnya daripada sabda Rasulullah yang menyebut berkenaan dengan fi'al amar ini? Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan perkara takwa dan yang berkaitan dengannya yang dijelaskannya secara perintah, iaitu bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wah, tengok tu, ya. Sudahlah Rasulullah sebut bertakwalah kamu kepada Allah itu dengan perintah fi'al amar, ya. Disebut pula di mana saja kamu berada. Ya, bukan setakat dalam masjid, bukan setakat dalam rumah, tidak, ya. Bertakwa di mana saja kamu berada. Artinya, menurut pengertian yang selalu digunakan ialah takutilah kepada Allah di mana saja engkau berada, sama ada di tempat yang ramai ataupun maupun di tempat yang sunyi, jauh dari pandangan mata manusia. Erti takwa kepada Allah ini, ya, jangan kita faham takut tu seperti mana takut ke rimau, takut ke hantu. Lain. Takwa di sini dia bukan bermaksud takut seperti itu. Takut seperti itu khaif dalam bahasa Arab. Khaif, kan? Jadi kalau kita sebut inni akhafullah sebagai contoh, kan? Istilah akhafullah itu tidak berapa tepat. Sedangkan takwa itulah yang paling tepat. Takut macam mana? Baik. Erti takwa pada Allah ialah melaksanakan segala wajib dan meninggalkan segala yang haram. Pelaksanaan ini tetap disempurnakan dengan tidak memilih waktu dan tempat, sebab takwa menurut perintah Rasulullah SAW hendaklah dilakukan di mana saja kita seseorang itu berada. Jadi tuan-tuan, katalah kita dah tahu hukum sesuatu perkara. Hukum satu perkara itu ialah haram, tuan-tuan, ya. Maka ada kalanya bila tidak berhadapan dengan orang-orang yang memerhatikan kita yang kita segan,
maka kita lupa, kita buat-buat lupa kerana ia suatu keseronokan. Banyak benda tu tuan-tuan, saya tak nak bagi contoh. Fikir-fikirlah apa contohnya kan. Fikir-fikirlah apa contohnya, jawab sendirilah. Jadi benda tu memang haram hukumnya, dan kita pun tahu ianya haram. Kita pun ada dalam hati kita, ya, kesedaran benda tu haram, maknanya total haram, ya. Tetapi bila berdepan dengan orang yang kita segan, maka kita tak buat. Bila belakang orang yang tak, ataupun berjauhan daripada orang yang kita tak ada segan, maka kita buat. Jadi perkara ni adalah perkara yang bukan takwa lah tu. Bukan saja haram, benda yang syubhat, tuan-tuan, benda syubhat. Ya, depan orang tak ambil benda syubhat. Belakang orang ataupun lain pada orang, ambil perkara syubhat, tuan-tuan. Ya. Jadi itulah perkara yang anti kepada takwa tadi. Takwa ni, kalau dah benda tu haram, haramlah. Tak kira lah depan orang ke dalam belakang orang ke, dalam gelap ke dalam cerah ke, tak kira. Ya. Ini masalahnya. Banyak contoh-contoh. Cuma renung-renungkan. Perkataan takwa, saya abaikan istilah berbakti di situ, ya. Ada sedikit sebutannya, tetapi pengertiannya lengkap. Pengertiannya lengkap, ya. Kalau dikatakan takwa kepada Allah, maka berarti berbakti kepadanya dengan sepenuhnya pada segala tempat dan masa. Maka ketentuan hukumnya, berbakti kepadanya berarti pula mematuhinya, tidak mendurhainya, mengingkarinya, tidak melupainya, mensyukurinya dan tidak mengingkarinya, ya. Jadi tuan-tuan, perkataan takwa itu bagi almarhum Ustaz Mustafa Abdul Rahman, penulis buku ni, dia kata berbakti. Ya, dia kata berbakti. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala dah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah itu tadi itu maknanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, totally, di mana saja berada. Maka di sinilah berbakti. Itu nampak. Jadi ada lagi istilah lain. Seperti contoh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ya, dalam buku dia Takwa, takut tapi rindu. Takwa, takut tapi rindu. Ini adalah interpretasi masing-masing lah. Nak gambarkan istilah takwa. Sebab Rasulullah SAW tak pernah tinggalkan kalimah takwa tu seperti mana 2 kali 5 10, 5 kali 2 10, tak ada. Sebaliknya bila sahabat bagi tanya apa itu takwa Rasulullah, Rasulullah bagi pula perbandingan. Pernah lalu tak jalan yang sempit, yang satu-satunya jalan yang kamu perlu lalu, ya, dan jalan tu pula penuh dengan onak, duri, reba dan sebagainya. Reba tu duri apa, kan istilah tu. Jadi macam mana kamu lalu jalan tu? Sahabat yang bertanya ni 2 orang, Ibnu Abbas seorang, Abu Hurairah seorang. Hari lain, waktu lain, ketika lain, soalan sama, dibalas oleh Rasulullah juga dengan perumpamaan yang sama. Maka aku akan berjalan sikit, mundur sikit, jalan sikit, tengok tempat mana boleh langkah, aku langkah, kata Abu Hurairah. Jawapan Ibnu Abbas pun sama. Bila masa pentadbiran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar nak cari perkataan takwa dia. Umar sendiri nak cari perkataan takwa. Macam mana? Panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah pun cerita benda yang sama. Panggil Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun cerita benda yang sama. Jadi tuan-tuan, interpretasi takwa itu macam mana? Kalau dalam buku ni dia kata berbakti, maknanya menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baik perhambaan. Manakala Tuan Guru Haji Hadi Awang, dia kata takut tapi rindu. Kenapa tak buat benda haram tu? Takut apa? Takut murkaan Allah, takut azab Allah, tapi rindu kepada Allah. Maka dia buat benda tu kerana kasih sayang dia kepada Allah. Nanti Allah akan balas kasih sayang Allah juga kepada dia. Itu yang buku tu menarik, nipis je, buku tu kecil je, ya? Takwa, takut tapi rindu. Tak silap saya, penerbit dia PTS, ya? Satu risalah yang cukup mudah. Jadi dalam buku ni dia kata berbakti, makna menghambakan diri. Baik, kita buat contoh dalam perkara haram dan syubhatnya tadi.
Sebenarnya banyak lagi contoh takwa ni. Baik, kita ambil contoh sembahyang duha lah, tuan-tuan. Sembahyang duha hari Minggu, hari tak kerja, Masya Allah, 12 rakaat, 16 rakaat dia tambah, kan? Sebab tak kerja. Hari kerja, lupa, sikit-sikit payahlah, apalah, tak ada sembahyang lah, apalah, dalam pejabat bilik sejuk lah, aircon, macam-macam alasan kita, ya. Walau sunat tu, tak buat pun tak apalah, kan? Tak apalah, sebab ada sahabat mengatakan, sepanjang aku bersama-sama Rasulullah pada waktu siang, tak ada pun nampak Rasul sembahyang, kata sahabat, ya. Tapi pada waktu tertentu aku tengok Rasul sembahyang setiap hari, bagaikan duha tu wajib pula, kan? Bermakna benda itu sunat. Tetapi bagi mereka yang ada takwanya, solat duha ni tetap dilaksanakan, tak kira lah hari kerja tak kerja, susah tak susah pun. Sebenarnya tuan-tuan, bagi mereka yang membaca hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW, ada kalanya tak solat duha, ya, sehingga kami merasakan dia tidak akan solat duha lagi, ya, tiba-tiba dia solat seperti kami rasakan solat duha itu hampir wajib. Dia sebenarnya tuan-tuan, kita kena padukan dengan hadis-hadis lain lagi. Macam mana? Hadis itu riwayat oleh seorang sahabat. Jadi dia beritahu, ya, tugas sahabat ni, dia beritahu apa yang dia nampak daripada Rasulullah SAW, ya. Dia nampak tak solat lah, ya. Tapi sebenarnya ada sahabat lain pula beritahu Nabi sembahyang ketika berada atas kenderaan atau unta. Macam kita naik kapcai, istilah baru kapcai, suruh sekarang ni, kan. Jadi dalam atas motor tu, tengah-tengah bawa motor, boleh sembahyang, tuan-tuan, boleh sembahyang. Sembahyang sunat tidak memerlukan arah kiblat, asalkan suci dari hadas, cukuplah. Tak memerlukan qiyam, berdiri, boleh. Rasulullah bersembahyang. Bermakna yang sahabat dia nampak Rasulullah tak sembahyang tu dari sudut berdiri tegak, angkat takbir, rukuk, sujudnya. Tapi yang Rasulullah buat ketika berada atas kenderaan itu, ya, maka bermakna Rasulullah juga tidak meninggalkan salat duha. Jadi kita tentu rasyid, contohnya kan rasyid, dalam kereta je sepanjang hari, wuduk ada, susah pun, angkat takbir lah, sembahyang, jaga steering sudah, jangan lepas steering. Macam mana nak? Allah Akbar, macam tu, isyarat je. Allah Akbar, Allah Akbar kabira walhamdulillah. Bila baca ayat, baca surah rukuk, Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar, sujud, kan? Tak salah sujud gitu, bahaya lah. Sujud isyarat saja, Allah Akbar, Rabbi wafirli walhamdulillah, Allah Akbar, kan? Itu je cara ni. Sah, diterima. Solat di atas kenderaan, sambung. Tuan-tuan naik motor, tapi jangan bercakap lah, jangan bercakap. Sampai dekat traffic light, kawan sebelah on, kan? Awak apa gini? Ya, sombong je. Man, Haji Man, awak apa gini? Sembahyang. Batal lah. Soal saya cakap, tak usah cakap lah, tuan-tuan, tak usah cakap, kan? Sambil-sambil motor, Allah Akbar, Allah Akbar kabira walhamdulillah, Allah Akbar. Itu dia. Bermakna Rasulullah sembahyang duha itu sepanjang masa. Tapi tak dilihat oleh sahabat ni, dilihat oleh sahabat ni. Itu takwa, ya. Dan yang menariknya, tuan-tuan, Aisyah kata apa? Salat duha ni Rasulullah tak pernah buat dalam Masjid Nabawi. Tak pernah. Sama ada dia buat di rumah atau dia buat di mana-mana persinggahannya. Itu satu lagi perkara yang menarik, ya. Bermakna nak mendirikan salat duha itu tak sampai ke tahap kena pergi masjid dulu, singgah masjid dulu, tak payah, kat mana-mana je, kan? Tingkat pejabat kita tingkat 10, surau tingkat 1, nak kena turun lift lagi, habis setengah jam perjalanan saja, kan? Solat pula 12 rakaat katakan, sejam tak ada kat pejabat, orang duk cari kita, apa salahnya, kan? Bangun sebelah tu tengok arah kiblat lebih kurang, duduk kat partition kita, sembahyang lah. Jadi tuan-tuan, keteguhan jiwa kita melaksanakan perkara-perkara sunat itu juga takwa. Takwa lah yang mendorongnya, ya. Baik. Takwa kepada Allah diperlukan di mana saja seseorang itu berada, sama ada perseorangan diri, tidak ada yang melihatnya, maupun di hadapan orang ramai.
yang memandang gerak-geriknya, takwa itu tetaplah tidak mungkin dihalang atau ditinggalkan oleh suatu keadaan yang menimpa dirinya. Satu perkara yang saya diperli oleh isteri saya satu ketika. Kan kita lepas beli barang kepala dapur dekat kedai runcit, dekat dapur penuh dengan tabung kan. Dan saya perangai saya tak suka duit duit pecah-pecah ni saya suka lipat simpan, tu memang perangai saya kan. Duit dah kita simpan shilling-shilling tu kalau boleh saya perhabis dengan bayar betul, tak nak lah simpan shilling. Jadi sekali tu balance tu banyak shilling, jadi saya letak perhabislah shilling tu. Jadi kita buat mari yang RM5, yang RM10 je dalam poket kita tu. Yang RM1 tu masuk semua tabung. Isi saya tanya, dia kata katalah hari tu kan, katalah hari tu balance tu memang ngam-ngam je RM30, tak ada shilling-shilling, abang letak juga dah tabung. Ish, ni soalan bahaya kan. Isteri yang perli jugalah ya. Jadi tuan-tuan, di situ saya ambil satu manfaat lah. Dia perli tu satu pengajaran. Derma tu sepatutnya kita jadikan takwa. Derma tu kita jadikan takwa. Kita targetkan, okey, dah nampak tabung, memang aku kena derma. Memang aku kena derma. Jadi sebab itu bagi mereka yang letak dalam minda, ini jawapan saya lah kepada isteri saya sibuk maknanya dia dah letak dalam minda dia nak derma, dia tak kisah ada duit berapa pun. Susah apanya. Kalau katalah dia dalam bilang duit untuk bagi balance tu kat kita minta lah bagi RM1 banyak sikit yang RM10 tu bagi 10 keping RM1 kan. Jadi bolehlah kita bagi tabung, ada 4 tabung, bagilah 3 tabung kan. Jadi jangan jadikan derma tu sekadar malah bawa duit kecil masuk dalam kereta, masuk dalam poket kita, yang duit kecil tu kita derma kan. Itu tak kena sebenarnya. Betul, memang tak kena Jadi maknanya kita berderma tu sekadar accidentally, bukannya satu target untuk derma. Itu pun satu perkara ibadah sunat yang disusuli dengan takwa dalam sehari sepatutnya kita letak, sehari saya kena derma RM10 letaklah RM10. Ada seorang sahabat saya, dia buat lagu tu, sehari aku target mesti RM10 aku keluarkan, dan setiap hari tu ada je tabung-tabung yang melalui perintah. Jadi aku letak RM10. Jadi kalau tak buat, esok dia, kalau hari ni kebetulan tak ada, esok jadi RM20 yang dia kena keluar daripada poket dia. Ini bermakna satu takwa juga, satu bentuk takwa. Bagaimana kita mengekalkan ibadah kita, mengekalkan perhambaan kita walau apa jua keadaan. Walau apa jua keadaan. Jangan ingat barang haram dan barang wajib saja yang ada takwa, barang sunat pun ada takwa. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menegaskan faedah takwa kepada Allah. Di antaranya ada yang menyatakan untuk menyingkirkan diri daripada api neraka, untuk menempatkannya dalam syurga, untuk membaiki amal serta menghapuskan dosa, untuk mencapai kemenangan dan kejayaan, untuk mendapat peliharaan dan perlindungan dari perseteru. Ada juga ini kena tanya orang hafiz lah macam mana ayat itu duduk mana tempat-tempat tu dan untuk melepaskan diri pada kepayahan dan memberi rezeki yang halal. Tuan-tuan ayat mana ni? Ayat untuk melepaskan diri pada kepayahan dan memperoleh rezeki halal. Ayat apa? Ayat apa tuan-tuan? Kalau saya tanya, mesti mustahil ayat ni tak ada kat dinding rumah tuan-tuan. Semua orang apa dia? 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah dah beritahu kat situ. Nak elak miskin, takwa. Ayat sini. Tapi cukuplah, jangan panggil lagi ayat 1000 dinar tuan-tuan. Jangan panggil ayat 1000 dinar, sebab panggilan itu sebenarnya panggilan terlalu dangkal untuk ayat itu sebenarnya dan ceritanya pun tak sahih. Konon-konon ceritanya ada seorang hamba Allah tu, dia terlalu terdesak, dia baca 1000 kali ayat wa may yattaqillah tu, tiba-tiba bagi esok ada seguni emas kat depan rumah dia, 1000 keping duit dinar. Jadi itulah tergelar 1000 dinar. Jangan meletakkan nama yang tidak sepatutnya kepada ayat-ayat Allah. Ayatul Kursi, Ayatul Kursi memang digelar Ayatul Kursi, Nabi pun gelar. Jadi Al-Mu'awwizat, kita panggil 3 kul, Nabi panggil Al-Mu'awwizat, Nabi panggil apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahu apa ni, qul a'udzu birabbil falaq, itu dipanggil Mu'awwizat. Ayat-ayat Mu'awwizat. Jadi tuan-tuan,
Itulah ya, manfaat-manfaat daripada takwa ataupun perbuatan takwa, yang mana Allah menuntut kenapa perlu ada takwa. Dan di akhir yang ini sangatlah ya, sebenarnya bagi mereka yang ada kitab, jawapan tu dah ada kat depan. Dan bagi yang tak ada kitab, saya nak test kan. Dan di akhir inilah yang sangat menarik perhatian orang di dunia, kerana ada hubungannya dengan penghidupan. Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya ia jadikan baginya satu jalan keluar, dan ia kurniakan apa dia? Wa yarzuqhu. Kurniaan wa yarzuqhu ni memang maksudnya rezekikan kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka ya. Jadi bergantunglah harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. InsyaAllah akan ada jalan keluar ya. Akan ada jalan keluar. Dan bagi mereka yang rasa dirinya kurang rezeki, bertakwa, bergantunglah kepada Allah, akan diberi rezeki yang jalan yang tidak disangka. Menurut keterangan ahli tafsir, ada seorang sahabat kita, memang nama dia kalau saya sebut semua kenal lah. Memang berbulan-bulan dia buat training lah. Dia buat training berbulan-bulan, tak ada job, tak ada jemputan untuk training. Ya, tawakal Allah, habis simpanan lah. Bayar gaji pekerja lagi, bayar gaji pekerja lagi, bayar sewa pejabat lagi. Dunia trainer macam tu lah ya, saya pun mengalami juga selaku seorang trainer. Tawakal punya tawakal kepada Allah. Satu hari dia keluar dari pejabat dia dengan minda yang kosong. Tiba-tiba je masa di satu rabak, seorang perempuan langgar kereta dia, langgar kereta dia. Allahu Akbar. Masa mula-mula kena tu kan, apalah bala kat aku kan. Dah tak ada job berbulan-bulan, kereta pula kena, berapa banyak dah rosak je kereta aku kan. Tiba-tiba tuan-tuan, bila dia keluar, perempuan tu minta maaf sangat-sangat dan sebagainya. Memang apa dia dah runtuh dah masa tu. Kereta pun bukanlah kereta kuat sangat ya. Dan bila berkenalan, dia kata tak apalah, saya bayar semua tuan ya, saya bayar. Last sekali berkenalan lah, dia kata ustaz ke ni? Oh, buat training ke? Oh, dia ni GM bahagian human resource. Perempuan yang langgar ni tak semena-mena terus bagi job. Tak apalah, kira ikat kontrak dengan ustaz dengan ustaz tu ya. Dapat job, boleh hidup balik syarikat dia tuan-tuan, dia boleh bernafas balik. Tengok bagaimana wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah, percaya insya-Allah Tuhan bagi macam-macam mana. Tapi kadang-kadang ya, dalam satu kejadian tu dia berlapis-lapis. Saya baca begitulah minda saya baca begitu. Kereta kena langgar, tak sebenarnya kereta kita pun kerugian pada masa tu ya, kerugian. Walaupun wanita tu yang bayar dia 100%, tak, memang dia mengaku silap dia dan sebagainya, berapa klaim dia, kemis mana, itu dia bayar baik. Kok mana pun tuan, kereta kita dah kena cacatnya, kita pun dah kena sakitnya. Itu menunjukkan bahawa Allah mengqada dosa-dosa kita. Allah hilangkan dosa-dosa kita kat situ ya. Dan Allah nak bagi rezeki, nak bagi pertemuan. Pertemuan ini tuan-tuan ya, dalam pertemuan itu mesti perempuan itu, wanita itu lihat ustaz ni, ustaz yang kena langgar ni ya. Dia rasa yakin dengan ustaz ni ya, dia rasa yakin sebab ustaz ni dengan tenang, tak adalah maki hamun dan sebagainya, kereta dia kena langgar dan sebagainya kan. Jadi dia tengok bahawa baiknya bagaimana Allah nak mentakdir dosa ustaz tu, Allah hapuskan kerana kemalangan yang dia alami. Kemudian Allah nak muliakan pula ustaz tu pada pandangan manusia. Ini memang kerja Allah tuan-tuan, memuliakan pandangan manusia terhadap hamba-hambanya. Kita tak usah cari kemuliaan ini ya, tak usah cari kemuliaan tuan-tuan ya. Sebab apa? Allah yang akan berikan kemuliaan. Allah yang akan berikan kemuliaan. Okay? Ada seorang kawan lain dia cerita, dia kata dia bukan nak sangat letak crown dekat kereta dia tu, tapi mudah nak maki dia. Jadi nak pergi keramaian-keramaian, dia cabutlah dia punya penutup tu, adalah bintang cemerlang apa-apa dan sebagainya. Jadi orang betul, oh bagi sebab ni crown. Yang kereta kita kosong ni tak ada apa-apa kan. Jadi tak payah cari kemuliaan. Allah akan beri kemuliaan kepada manusia, kepada hamba-hamba dia yang dia kehendaki. Jadi Allah nak tunjuk kemuliaan ustaz ni kepada perempuan ni, nak tunjukkan kemuliaan kepada ustaz ni kan. Jadi ustaz ni kepada perempuan ni dengan cara apa? Dengan cara terselah ketenangan dia. Walaupun dia keluar lemah, dia tengok bambu dia jatuh, tapi tak ada maki hamun, tak apalah, kita kira cara baik, mulia dia. Okay. Pada satu kejadian ya,
Kejadian berikutnya tuan-tuan, ya, kejadian yang sama, tapi angle yang berikutnya apa dia? Mungkin perempuan itu ataupun wanita itu, perempuan kasar sangat kan, wanita tu sebagai seorang GM, di pejabat dia dah ditekan dah oleh bos-bos dia, cari trainer yang munasabah untuk bina semangat pekerja kita ni. Dia dah tension sangat dah. Tapi kerana dia percaya, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah, dia langgar orang tu, maka jumpa jawapan, ya. Banyak lagi sebenarnya. Dalam satu kejadian sekurang-kurangnya ada 3 angle yang Tuhan nak buat, nak jadikan, nak memuliakan hamba-hamba dia. Nampak tak? Ya, sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan ya, yalah, saya pun tak sabar juga kadang-kadang ya. Tapi dalam tak sabar pun tak adalah mengamuk sampai nak ketuk kereta orang balik. Maunya tak sabar tuan-tuan. Kereta baru bawa keluar dalam 2 bulan ni. Tiba-tiba saya follow satu lori, kan? Dah gelak dah, nampak dah lori batu ni, kita gelak. Tiba-tiba dia terentak, keluar batu berterabur, kena kereta kita tuan-tuan. Bukan setakat itu, bukan setakat tanggal cat, lekuk lagi, kereta baru keluar 2 bulan. Tak mana? Kejar tu. Kejar, tengok driver tu kesian pula tengok muka dia, kan? Dah umur sangat dah. Kalau aku marah kat dia pun jadi apa? Kalau aku minta dengan dia pun berapa sen dia boleh bayar, kan? Jadi memanglah silap dia tak tutup betul-betul bantu dan sebagainya. Bukan dia seorang buat kerja macam tu. Kita terus maafkan dia, kan? Terus maafkan dia, buat pergi kedai cat, dan tengoklah cat lah kat atas saja, bonet saja cat lah. Dah selesai cat, habislah juga 400-500 juga sekeping bonet tu. Tak sempurna pula catnya, tanggal satu persatu pula tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena koreksi diri kita balik lah, ya? Kena koreksi diri kita balik lah, apa silapnya kita, kan? Pasti satu benda yang Allah jadikan itu, ya? Allah jadikan itu banyak benda yang kita boleh lihat, ya? Banyak benda kita boleh lihat. Last kali saya bersabar begitu, ya? Tawakal Allah, bersabar. Dan satu lagi, perangai saya ni memang orang kata apa, nak kata menyemat sangat tu tidaklah, tapi saya tak suka tengok barang saya tercalar sana tercalar sini. Akhirnya terlatih juga diri kita supaya menerima manusia, makhluk ni kurang, memang kurang, tak akan sempurna. Mana mungkin 10 tahun kereta kita seperti baru keluar kilang, tak mungkin. Kena belajar terima hakikat tu. Itu satu benda yang saya nampak, saya terajar dengan isu ataupun insiden itulah, ya. Jadi bawa kita berhati, ya. Sebenarnya cara kita perhatikan itu juga tanda kita bertakwa, tuan-tuan, ya. Itu yang baik. Okey, menurut keterangan ahli tafsir, ayat tersebut diturunkan berhubung dengan peristiwa di mana seorang sahabat telah mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai hal anaknya yang telah ditawan musuh. Rasulullah SAW menyuruh dia supaya bersabar, dan dia pun bersabarlah. Tidak berapa lama kemudian, anaknya berjaya melarikan diri daripada tangan musuh dan terus pulang dengan membawa beberapa ekor kambing yang diambil daripada kumpulan kambing kepunyaan musuh yang telah menawannya. Maka dengan kepulangan anaknya, gembiralah hatinya serta beruntung dengan mendapat rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Inilah salah satu daripada kelebihan atau faedah takwa dengan sifat kesabaran, ya. Jadi takwa tu, dia antara dia punya unsur-unsur dia adalah kesabaran. Jadi jangan pula tanya, boleh ke Ustaz, orang dah tawan kita, kemudian kita sambil-sambil buat lagi pula kambing. Ini dah jadi ghanimah, tuan-tuan. Ini dah jadi ghanimah, sebab musuh tu berperang melawan Islam, tuan-tuan, ya. Kafir harbi, kalau dia berlawan dengan kita, dia tewas dengan kita, maka harta itu adalah harta ghanimah, maka dia adalah sah untuk kita ambil, tuan-tuan, ya. Sah untuk kita ambil. Selain benda ghanimah, dia ada pula harta al-fai, harta tak boleh halih. Harta yang boleh halih macam kambing ni, ghanimah namanya, ya. Baik, yang kedua, ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Ini salah satu cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maknanya wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana telah diketahui bahawa Rasulullah SAW pada hadisnya itu menyuruh supaya bertakwa kepada Allah dengan cara memelihara diri dari sesuatu yang dipandang salah dan berdosa, biar di mana dia berada. Tetapi seseorang itu selama bernama manusia tidak pula terpelihara daripada membuat kesalahan dengan meninggalkan sesetengah yang diwajibkan atau mengerjakan sebahagian yang diharamkan.
dan dengan ini dia telah berbuat kejahatan yang dikehendaki pula supaya dihapuskan daripada kejahatan itu daripadanya, ya. Kebaikan sepatutnya, ya, bukan kejahatan. Dan dengan ini dia telah berbuat kebaikan yang dikehendaki. Betul lah, kejahatan, ayat berbelit-belit, ayat lama, ya. Maksudnya inilah secara mudahnya, apabila kita telah melakukan satu kesalahan, sebab memang makhluk bernama manusia ni tak sunyi daripada kesalahan. Jadi apabila dia telah melakukan kesalahan, maka Nabi SAW suruh kita cepat-cepat cover dengan kebaikan. Nanti kebaikan ini akan mendilik, tamhuha, mengiriskan, ya, menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan kejahatan tadi, ya. Jadi kejahatan as-sayyi'ah yang dimaksudkan di sini adalah dosa kecil, jangan pula dosa besar, ya. Dan kebaikan hasanah yang dikatakan dapat menghapuskan kejahatan itu ialah seperti solat, wudu dan lain-lain lagi dari amal kebaikan yang disukai agama. Sebab itulah bila orang tanya saya, Ustaz, ada tak solat sunat taubat dalam hadis, dalam sunnah? Memang tak ditemui solat sunat yang namanya solat sunat taubat daripada hadis-hadis. Tetapi tuan-tuan, hadis Nabi itu luas, seperti saya katakan tadi, luas. Jadi bila Nabi sebut, ya, bahawa bila kita telah melakukan kesalahan, maka segeralah lakukan kebaikan, ya, nanti dia akan iris kejahatan tadi. Maknanya tuan-tuan, antara perkara dosa yang kita lakukan, ya, ialah kita dirikan solat, baca Quran, ambil wudu. Contoh bila kita telah marah orang, marah staf, ya, marah staf tu sampai staf tu kecil nampak, macam jatuh maruahnya, ya, jatuh maruah di depan orang. Maka tuan-tuan, kita pergi ambil wudu. Selain daripada kita minta maaf dengan dia, kita juga perlu hapuskan dosa kita dengan Allah. Katalah dia maafkan, tak apa bos, tak apa, memang silap saya maafkan bos, ujung rambut saya ujung kaki, selesai dengan dia. Kita dengan Allah maka kita buatlah pula kebaikan-kebaikan seperti ambil wudu, solat dan sebagainya. Jadi kalau solat itu dinamakan solat sunat taubat, pada saya tidak salah, teruskan, ya, buatlah solat sunat taubat dan sebagainya. Mungkin malam-malam hari bila kita bangun dari tidur selepas solat tahajud nak solat taubat, memang kita ni ada kesalahan. Solatlah taubat di mana-mana pun, bertaubatlah di mana-mana pun, ya. Walaupun setelah kita tidur malam, buat silap pukul 8 pagi tadi, tapi tidur malam dah pukul 2 pagi baru kita solat taubat, tak ada masalah, buatlah, ya, dalam hal ini. Dalam Al-Quran ada ayat yang menegaskan bahawa segala kebaikan menghilangkan segala kejahatan, sebagaimana yang difahamkan daripada hadis tersebut, seperti firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya segala kebaikan dapat menghapuskan segala kejahatan. Menurut keterangan hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah mencium seorang perempuan. Kemudian dia datang ke Rasulullah untuk menceritakan halnya. Rasulullah SAW diam sahaja sehingga diturunkan ayat tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil lelaki itu, lalu dibacakan ayat tadi sebagai jawapan kepada pertanyaan dalam cerita itu. Setelah itu dia bertanya, adakah ayat itu tertentu hukumnya kepada saya saja atau umum? Maka Rasulullah menjawab, umum kepada sekalian orang, ya. Jadi dia geram sangat berselisih dengan seorang perempuan, ya, tak semena-mena dia dicium kawan tu, dan dia sedar itu perbuatan dosa. Jadi dosa dia tadi selain daripada minta maaf dengan pemilik, tapi tuan-tuan, ada ulama mengatakan, kalaulah perempuan tu ada bapa, maka kena minta maaf dengan bapa dia. Dia tak tahan. Dan kalau dia ada suami, kena minta maaf dengan suami dia. Perbuatan ke atas seorang perempuan ni jangan main-main. Dia ada suami dan dia ada bapa, kan? Jadi tak apa, settle lah dia dengan katalah cerita ni pun tak jelas siapa sahabat itu. Tapi yang nampaknya di sini ialah dituntut melakukan kebaikan segera supaya dapat cover kejahatan tadi. Jadi dosa tadi dihapuskan dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi hablum minannas, minta maaf, ya, minta maaf, sama-sama bertaubat dan lakukan segera kebaikan, apa-apa sedekah dan sebagainya, maka insya-Allah ia akan tamhuha, menghapuskannya. Menurut hadis Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi yang diriku dalam tangannya, seorang hamba yang solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menjauhi dosa yang 7 akan dibukakan
baginya pintu-pintu syurga, ya. Kemudian dia berkata, masuklah, dan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga itu dengan selamatnya. Apa dosa 7 tu? Ada satu hadis berkenaan dengan bila Nabi sebut ijtanibus sab'al mubiqat, ya, jauhilah, akan ada hadis nanti, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ini 7 dosa yang memang membinasakan, jauhi. Jadi Nabi sebut, Nabi ulang balik dalam hadis yang lain, jauhilah, maknanya buat segala tuntutan Islam, rukun Islam, dan juga menjauhi dosa besar yang 7 tadi, ya. Dan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Nanti akan disuruh pula di syurga nanti, masuklah dengan selamat, ya, udkhuluha bisalamin aminin, ya. Maka berkata Ibnu Mas'ud, sembahyang yang 5 waktu jadi kifarah, menghapuskan dosa yang berlaku di antara masa-masa sembahyang itu selama dijauhi segala dosa besar. Jadi Ibnu Mas'ud faham daripada kalimah Nabi SAW sendiri, dosa-dosa yang tidak besar ni akan terhapus, ya, akan terhapus dengan mendirikan solat fardu. Jadi dosa antara subuh ke zuhur terhapus dengan dirikan solat zuhur. Dosa antara zuhur ke asar terhapus dengan mendirikan salat asar. Begitulah seterusnya. Itu kefahaman sahabat, tuan-tuan, kefahaman sahabat. Maka sebab itu bagi mereka yang tidak mendirikan solat, bermakna hidup mereka adalah dalam dosa yang tidak dihapuskan. Na'udzubillah, ya. Berkata Ibnu Umar kepada seorang lelaki, adakah engkau takut memasuki neraka dan engkau suka memasuki syurga? Kata lelaki itu, ya, buatlah kebaikan kepada ibumu, kata Ibnu Umar, ya. Maka buatlah kebaikan kepada ibumu, lembutlah perkataan kepadanya, berilah makanan kepadanya, tentu engkau dapat masuk syurga selama engkau menjadi dosa besar. Demikianlah kata Ibnu Umar kepada lelaki tersebut, ya. Buat baik kepada ibu, ya, lembutlah perkataan kepadanya, berilah makanan kepadanya, tentu engkau dapat masuk syurga. Jadi jangan kedekut dengan ibu, berkata lembut dengan ibu, berkata baik dengan ibu, ya, ataupun berbuat kebaikan dengan ibu. Itu yang Al-Hasan Al-Basri masyhur dengan perbuatan dia terhadap ibu dia. Dia sanggup sepanjang hayat dia menunggu ibu dia makan, dan dia hanya memakan sisa-sisa lebihan ibunya. Ini Hasan Al-Basri. Bila ditanya oleh murid-muridnya, apakah memang sampai tahap tu kita kena buat kebaikan kepada ibunya, kepada ibu kita, maka Hasan Basri jawab, wa birrul walidaini ihsana. Jadi tuan-tuan kena faham, wa birrul walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, ihsana, sebaik-baiknya. Ihsana ni saya faham daripada ihsana yang disebut ayat itu, ayat Quran. Tapi bila Hasan Basri sebut ayat itu kepada anak-anak murid dia, maka saya faham daripada maksud Hasan Basri ataupun tafsir Hasan Basri ini ialah ihsanan infinity. Tahu kan infinity? Maknanya tidak ada had. Tidak ada had. Buatlah sebaik-baiknya. Kalau kamu nampak buat macam ni lebih baik daripada buat macam yang sebelumnya, buat. Esok pula tiba-tiba rasanya aku kena buat macam ni lah kat ibu aku, barulah lebih baik lagi daripada hari-hari sebelum. Buat lagi. Itulah yang dimaksudkan ihsanan kepada kedua ibu bapa. Kerana dia bukan saja menghormati ibu bapa tu saja, bahkan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Jadi ibu-ibu boleh faham lah. Kalau tiba-tiba anak balik, kan, tiba-tiba rajin pelik, tuan-tuan, bantu ibu ini, bantu ini, mesti ada buat dosa, kan. Siap kita tanya pula anak, buat dosa apa lagi? Ferah kawan tu, mari nak buat baik dengan ibu lah. Ibu kita tanya dia, buat dosa apa lagi sampai kita sekali lah. Janganlah gitu, ya. Itu joke sajalah, ya. Maknanya salah satu faktor penghapusan dosa itulah buat baik ibu bapa. Itu dia. Jadi sebagaimana kita buat ibu bapa kita, sebanyak itulah juga dosa-dosa kita dihapuskan. Dan akhir sekali yang ketiga, berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Setelah Rasulullah SAW menerangkan perkara takwa, kemudian dijelaskan pula kebaikan yang menghapuskan dosa, maka diakhiri dengan menyatakan perkara perangai atau budi pekerti dan sopan santunnya yang dikehendaki kepada seorang manusia dengan sabdanya, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus dan sopan. Di sini mungkin ada orang bertanya,
Kenapa ditimbulkan perkara perangai? Apakah hubungannya dengan takwa kepada Allah? Sebagai jawapan dikatakan bahawa perangai ataupun pekerti yang bagus adalah dari urusan takwa atau dari tuntutannya. Jadi tuan-tuan, tak boleh kita nak kata saya ni tengok je kerup macam ni kan, tapi hati baik, tak boleh. Kalau hati baik, perangai pun ada baik jugalah, macam tu lah sebenarnya. Tengok je saya ni kasar-kasar, menyumpah orang buat, tapi hati baik, tak boleh. Tak ada. Dalam Islam, Nabi dah kaitkan, wa khaliqin nasi, bihasanat, ataupun disebut bi khuluqil hasan. Berlakulah perangai manusia ni dengan perangai yang terbaik. Jadi kesimpulan daripada tiga perkara ni, mula-mula Nabi sebut takwa, kemudian Nabi sebut soal menghapuskan dosa, dan yang ketiga perangai, bermakna perangai ni lahir daripada orang yang takwanya tinggi ataupun takwanya rendah, kan? Dan juga orang yang tiada dosa di sisi Allah kerana dia selalu diampunkan Allah, ataupun orang yang bergelumang dengan dosa, orang yang bergelumang dengan dosa. Jadi yang ketiga ni, soal perangai ni adalah interpretasi daripada dua perkara sebelumnya. Di sini mungkin ada orang bertanya lagi, kenapa ditimbulkan perkara perangai? Apakah hubungannya dengan takwa kepada Allah? Maka sebagai jawapannya dikatakan bahawa perangai ataupun pekerti yang bagus adalah dari urusan takwa atau dari tuntutannya. Malah tidak sempurna takwa melainkan dengannya, dan tidak dikatakan takwa semata-mata membaiki hubungan dengan Allah, tetapi memutuskan pula kasih sayang dengan manusia. Jadi takwa ni ada dua dimensi lah, iaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi orang yang tinggi takwanya sentiasa memaafkan. Rasulullah SAW sebagai contohnya dah tulis nama Ikrimah bin Abu Jahal tu sebagai senarai nama wajib bunuh dalam serangan ke atas kota Mekah, Fathu Mekah. Dah ada dah, wajib bunuh. Tapi apabila Ikrimah pun tak nak mengalah, kan? Bila dia dah hilang segala ketenteraan yang dia ada, dia lari pergi ke Jeddah. Jeddah tu, di pelabuhan Jeddah dia mencari-cari kapal yang nak seberang pergi ke Hasyam. Kerasnya perangai Ikrimah. Tapi Rasulullah memaafkan Ikrimah dengan apa? Dengan isteri Ikrimah yang telah pergi ke depan Rasulullah, perkenalkan diri dia, sayalah isteri Ikrimah, saya dah memeluk Islam, dan saya minta Rasulullah berikan satu peluang kepada Ikrimah, supaya dia dapat mengalah dan juga mengaku salah, datang memeluk Islam. Rasulullah kata, tak apa, aku bagi peluang. Walhas senarai nama tu dah ada, kan? Senarai nama tu dah ada. Anak Abu Jahal tu bukan sebarang orang, kan? Anak Abu Jahal, senarai nama dah ada. Pergi je isteri, bukan suami. Pun Rasulullah kata, tak apa, kalau kamu boleh bawa datang Ikrimah kat sini, aku ampunkan, kata Rasulullah. Aku akan terima dia seadanya. Maka isteri kata, tak apa. Dia kejar sampai dekat Jeddah. Ikrimah pun pada masa itu dalam berbelah bagi, nak pergi ke tidak ke Syam. Sebab mereka ni nak tinggal negeri ni bukan senang. Maka tiba-tiba datanglah orang bertanya berkenaan dengan Ikrimah. Ada tak lelaki Mekah nama Ikrimah? Dia ingat Rasulullah dah hantar rombongan dia, terus dia lompat masuk ke kapal. Duduk diam-diam. Rupanya yang datang mencari itu isteri dia sendiri. Jadi isteri dia minta lah Ikrimah balik ke Mekah. Rasulullah sedia memaafkan dia dan sebagainya. Balik tuan-tuan, dia pula jadi panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal ni, Jadi dia mati di mana? Mati ketika tentera-tentera Umar menentang Konstantinopel, menentang Rom. Mayat Ikrimah hanya bahagian pinggang ke atas sahaja yang dapat hancur, pinggang ke bawah hancur. Sebab dia menjadi tentera penggempur, tuan-tuan. Jadi bila tentera penggempur, dia pakai baju besi setakat pinggang dia. Jadi yang pinggang ke bawah hancur, pinggang ke atas dia dapat diselamatkan. Terdapat lebih daripada 70 liang luka di tubuh Ikrimah ketika dia ditemui. Jadi syahid juga akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal. Walhal dia dengan ayah dia tu matching sangat dah dulunya, kan? Ikrimah anak Abu Jahal, sama perangai macam Abu Jahal. Tapi bila Allah dah balikkan hati, Masya Allah. Jadi takwa Rasulullah tu boleh memaafkan.
takwa Rasulullah. Termasuk Wahsy Al-Habashi. Ya, Wahsy Al-Habashi dialah yang telah menombak Hamzah dari belakang. Banyak perkara sebenarnya kematian Hamzah itu menyebabkan Nabi sedih. Bukan kerana dia itu seorang bapa saudara, ya? Bukan kerana Hamzah itu semata-mata seorang bapa saudara maka Nabi sedih, tidak. Banyak perkara yang kalau saya kaji, antara yang Nabi sedih sekali kerana ada orang tikam curi dari belakang. Ya, Hamzah ditikam curi dari belakang, daripada tulang belakang tembus terus ke pundi kencing dia. Ya? Itu yang menyebabkan Hamzah mati. Jadi dengan kata lain, kalaulah Hamzah ni berdepan, orang ni datang berdepan dengan Hamzah, sorry to say lah, nak bunuh Hamzah ni, ya? Terlalu tangkasnya dia. Dan bagaimana dia dihina, dirobekkan, dicincang tubuhnya, ya? Sampai jantung dia dicabut. Jadi itu yang sedih sangat bila mengenangkan berkenaan dengan kematian Hamzah. Tapi bila Wahsy Al-Habashi datang depan Nabi, Nabi memaafkan, ya? Bahkan Wahsy pula tanya Rasul, ada tak saya ni, ada jan tak saya diampunkan setelah saya buat kerugian besar bagi umat Islam? Ada, Nabi kata, ada. Kamu akan buat satu benda besar yang menguntungkan Islam pula. Rupanya dengan tombak yang sama, dia telah menombak Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu. Kali ini berdepan, bukan dari belakang lagi lah, ya? Kali ini berdepan, ya? Okey. Jadi itulah berkenaan dengan perangai kepada manusia melambangkan takwa dalam hati seseorang manusia. Jadi takwa kepada menghendaki pula elok dan bagus budi pekerti dalam hubungan dengan manusia. Inilah yang dimaksudkan hadis tersebut. Dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menguraikan keelokan dan kebagusan budi pekerti itu. Di antaranya ialah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat melapangkan manusia dengan harta kamu. Sebab itu, maka lapangkanlah mereka dengan muka yang jernih berseri dan keelokan budi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling elok budi pekertinya. Hadis, ya, hadis Nabi SAW. Jadi kita tak akan dapat beli manusia dengan wang ringgit, tuan-tuan, ya. Beri betis nak paha, itulah manusia. Tapi dengan kelembutan budi pekerti, akhlak, manusia akhirnya tewas di tangan kita. Hadis lagi, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kamu, maka muliakanlah muliakan dia dengan budi yang baik dan murah hati, kerana tidak sempurna Islam melainkan dengan keduanya. Jadi Islam tu memang dah sempurna. Allah dah pilih Islam itu untuk jadi agama kita. Tapi sayangnya kita tidak memuliakan nama Islam itu dengan akhlak dan budi pekerti kita. Sebab itulah kata Syekh Muhammad Abduh, dia kata apa? Islam tidak wujud di Perancis, Muslim tidak wujud di Perancis, tetapi Islam wujud di Perancis masa dia melawat Perancis, ya. Tapi Muslim penuh di Mesir, tetapi Islam pula tidak wujud di Mesir. Itu kata-kata Syekh Muhammad Abduh yang masyhur berkenaan dengan rakyat dia sendiri. Dia compare antara dua kaum ni, ya. Betul lah seperti mana pepatah Arab berkata. Ini pepatah bukan hadis, jangan ikut sebagai hadis pula. Kullu saqitin laqitin, ya. Setiap yang dicicirkan itu akan dikutip. Jadi satu ketika Islam ni berada di tangan umat Islam, dimuliakan sangat dengan akhlak yang sangat. Tapi bila umat Islam meninggalkan akhlak Islam, maka akhlak yang baik itu akan dituntut oleh satu kaum lain, maka akan dikutip oleh kaum lain. Setakat itu kaum Barat pada masa itu, ya. Tapi bila Barat pula mencicirkan benda yang dia dah amalkan sekian lama sampai dia pula jadi rosak, ya, maka akan ada pula kaum yang akan mengutip akhlak yang baik ini, ya. Yang penting akhlak yang baik itu akan ada di tangan manusia. Tetapi manusia mana? Adakah Islam ataupun non-Muslim, ya? Kalau Islam, selamatlah kita, kerana memang Islam itu sendiri pun agama akhlak. Sesungguhnya, hadis yang lain pula, sesungguhnya keelokan budi adalah seberat-berat barang yang diletakkan dalam timbangan, yakni timbangan amal. Dan orang yang berbudi sekasih-kasih manusia kepada Allah dan sehampir-hampir orang kepada tempat kedudukan anbiya, ya. Inilah budi pekerti yang baik. Kedudukannya sama dengan para anbiya walaupun tak jadi nabi. Jadi dengan keterangan ini jelaslah betapa tinggi mulia pribadi seseorang yang berakhlak dan berbudi. Dan orang yang sedemikian ini dapat hidup dalam masyarakat dengan sempurna, kerana tidak ada yang dibimbangkan atau yang ditakuti oleh ketiadaan suatu perbuatan dari akhlaknya yang menghina atau merosak orang yang di dalam masyarakatnya, ya. Jadi itulah beberapa pengajaran yang tuan-tuan boleh sambung dengan petunjuk, ya. Petunjuk itu ada beberapa lagi tambahan kepada maklumat berkenaan dengan hadis ke-18 ini, insya-Allah.
Jadi sekarang itu saja tazkirah kita pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga salat subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus